Okay. So kita masuk topik lain pula. Okay. Yang ini tentang sisi kenapa ni kejap Okey ni sisi 4 kitaran. Sisi 4 tu maksudnya segi 4 lah ya, segi 4 dalam dalam bulatan. Okey, contohnya kalau ni bulatan, kemudian ada segi 4. So segi 4 tu dia ada berapa bucu? Respon. Berapa bucu kalau segi 4? Bucu dia ada berapa? Bucu dia. Ada berapa bucu dalam segi 4? Respon. 4. Okey, keempat-empat bucu tu dia mesti sentuh pada lilitan. Contohnya macam ni kan. Dia mesti sentuh maksudnya bucu dia mesti sentuh pada lilitan. Barulah kita panggil dia sebagai sisi 4 kitaran. Tapi kalau misalnya ni bulatan, lepas tu segi 4 dia macam ni. Macam ni. Yang sentuh ni yang ini je, bucu yang ini je, 2 bucu je, yang ni tak sentuh kan. Kalau tak sentuh maksudnya dia bukan sisi 4 kitaran. So kesimpulannya sisi 4 ni, sisi 4 kitaran ni dia mesti bentuknya segi 4, kemudian keempat-empat bucu dia mestilah sentuh pada lilitan. Okey, jadi cikgu nak kamu tengok nombor 1. Namakan sisi 4 kitaran yang kamu nampak kat sini. Yang mana dia punya segi 4 dia? Segi 4 dia adalah A, lepas tu apa? Yang ni kan? AE, lepas tu D, DC kan? AEDC. Ni. So nampak kan ada gambar segi 4. So segi 4. And then keempat-empat bucu dia berada pada lilitan. So kita panggil dia sisi 4 kitaran. So jawapannya A, ACDE. Boleh? Okay, nombor 2. Namakan sisi 4 kitaran dia. Respon. QRST. Ya, QRST. Ni. Walaupun segi 4 dia kecil, tapi tak apa sebab keempat-empat bucu dia sentuh pada lilitan kan. So kita panggil sisi 4 kitaran RST. RSTQ. Okay. Next, nombor 3. Mana sisi 4 kitaran dia? JKLM. Ya, JKLM. So JKLM. Okey, JKLM, sisi 4 kitaran. Color ini boleh ke yang ni? Jangan cikgu buat color. Color biru ni okey. Color ini boleh ke? Ni sisi 4 kitaran ke? Yang color biru ni. Tak boleh. Tak boleh sebabnya dia punya bucu dia bucu O dia tak sentuh pada lilitan kan. So tak boleh lah. Dia mesti keempat-empat bucu dia mesti berada pada lilitan. Ni keempat-empat bucu dia berada pada lilitan. Okay, next. Okay, soalan B lah. Dia kata kenal pasti dua pasangan sudut pedalaman yang bertentangan. Okay, tahu kan sudut pedalaman? Contohnya ni segi 4. Ni kita panggil dalam . So ni sudut pedalaman. Dia nak apa? Dia nak sudut pedalaman yang bertentangan. Bertentangan tu maksudnya kalau ni macam A ni bertentangan dengan B. Macam tu. Kalau C bertentangan dengan D. Okay, so tengok nombor 1 ni. Sudut ABC. Okay, sudut ABC. ABC. Apa yang tengah? Respon. B. B. Jadi sudut pada B lah. Dia nak B. Okay, sudut pada B bertentangan dengan sudut pada mana? Pada A ke, pada C ke, pada D? Sudut pada B ni bertentangan dengan sudut D. D. Okay, bertentangan. So macam mana nak namakan sudut D ni? Namakan sudut dia. Sudut
D okay, D kat tengah kan. So D antara apa ni? D antara apa? D antara A dan C. ni D antara A dan C. So buatlah D antara A dan C. So jadilah tu sudut ADC. Pandai ke? Dah boleh dah. Kalau kamu tak nak buat sudut ADC, kamu boleh buat sudut ni. D antara C dengan A. CDA pun boleh, sama je. Dua-dua ni maksud dia sama. Okay. Asalkan kamu buat D tu dekat di tengah-tengah. Okay, next. Sudut DAB lah. Okay, sudut DAB. Okay, DAB. Apa yang tengah DAB? A. So, sudut pada A. Jadi, sudut pada A bertentangan dengan sudut C lah, betul tak? Okay, so namakan sudut C tu. Sudut C antara apa? C antara? Allah. BD. C antara B dengan D kan. So, C antara B dengan D. So, inilah nama dia. Nak namakan sudut dia. So, sudut BCD. Kalau tak nak buat BCD, boleh buat apa? Boleh buat DCB. Pun boleh juga. Okay, next. Soalan nombor 2. Sudut JML. Apa yang tengah JML? M kan? So, JML. So, M. Jadi, M ni bertentangan dengan K. Namakan sudut K tu. K antara apa tu? Sudut JKL. Ya, JKL. Okay. JKL. So, next. Sudut KJM lah. Yang tengah dia J. So, kalau tengah dia J bertentangan dengan L. Okay, namakan sudut L. Sudut KLM. Okay, KLM. Okay, next. Sudut PRS pula. Okay, tengah dia R kan. Okay, jadi sudut R ni. Mana PRS? Sekejap. Sorry, silap PRS. Maksudnya PRS. Jadi sudut tengah dia R kan. So macam ni lah sudut dia. Ni sudut dia. Sudut R dia. Okay. Jadi sudut R ni bertentangan dengan sudut apa? Respon. T. R bertentangan dengan T. Okay. Bertentangan dengan T. Okay. Ni segi 4 dah ni kan. Segi 4 kitaran kan. Okay. So R ni bertentangan dengan T. Jadi namakan sudut T dia. T berada antara STP. Q. Kejap. Mana tadi? Q. Kejap Okay. Sekarang ni kejap. Hilang benda ni. Mana pergi? Astaghfirullahaladzim. Mana pergi dia? Mana gambar tu? Sekejap. Okey. Tadi kat mana? Okey, nombor 3 ni. Okey, so tadi sudut PRS. Okey, PRS. Jadi sudut R dia bertentangan dengan apa ni?
dengan T kan. Ni kan segi ni segi 4, ni segi 4. Kita run, okey. So namakan sudut pada T tu. Jadi T berada antara apa tadi? T berada antara S dengan T. S dengan T. Okay, so sudut STP. Tak, ataupun kamu boleh buat sudut PTS. TS. Asalkan T tu berada di tengah-tengah dia lah. Okay. Next, sudut ni RPT lah. RPT, mana RPT? RPT yang kali hijau ni RPT. Tengah dia apa? Respon RPT ni. P. P kan tengah dia. So P. Jadi sudut P ni bertetangan dengan sudut kat mana? S. S. Okay, namakan sudut S. S berada antara apa ni? S berada antara RT. 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 Jadi sudut dia RST. Okey. Boleh sekat ni? Boleh. Okey, next. C. Kenal pasti dua pasangan sudut peluaran dan sudut pendalaman yang bertentangan yang sepadan. Okey, apa maksud dia? Okey, cikgu bagi contoh macam nombor 1. Tadi cikgu kata pedalaman mana? Pedalaman tu yang dalam segi 4 ni kan. Ni pedalaman ni kita panggil sudut pedalaman. Kalau peluaran, dia berada di luar. Maksudnya kan macam kat sini. Cikgu tambah satu garis lurus ni, satu garis lurus. Lepas tu cikgu tambah macam ni, yang color merah ni. Yang color merah tu kita panggil sudut peluaran. Kita panggil sudut peluaran. Okey, sekarang ni sudut peluaran yang color merah ni, nilai dia akan sama dengan sudut pedalaman. Yang mana satu? Dia akan sama yang bertetangan je. Maksudnya sudut peluaran ni bertetangan dengan mana? A ke B ke C ke D? Respon. Sudut peluaran yang color merah ni, dia bertetangan dengan sudut pedalaman yang mana? A ke B ke C ke D? Kalau D bukan. Dia nak bertentangan. So sudut peluaran ni bertentangan dengan sudut yang mana? B juga. Dia punya bertentangan dia, opposite dia. Opposite-nya adalah D, B. Okay? Dia bertentangan dia. So sudut peluaran bertentangan dengan sudut B. So kalau sudut peluaran dia 50 darjah, sudut B ni pun 50 darjah juga. Dia sama. Faham ke? Boleh? Faham. Okey, so kalau faham, try buat nombor 1. Okey, nombor 1 dia tanya sudut J. Peluaran J ni. So J sama yang mana? A, B, C, O, D. Respon. C. Ya, J sama dengan C. Okay, J sama dengan C. Jadi J dan C tu sudut yang samalah. Okey, kalau K. K bertentangan dengan siapa K? B. Ya, K bertentangan dengan B. So K dengan B ni sudut dia akan dia memang sudut dia sudut sama. Okey, next. N bertentangan dengan siapa? D. N bertentangan dengan D. Okay, D. Jadi N bertentangan dengan D. Kalau M? A. A. M bertentangan dengan A. Okay, next. Kalau G bertentangan dengan siapa? D. D. G bertentangan dengan D. Kalau H? C. Ya, bertentangan dengan C. So H dengan C ni sudut dia sama Okay. Kalau cikgu bagi H tu 50 darjah, C pun 50 darjah. Kalau cikgu bagi G tu
80 darjah. So D pun 80 darjah. Macam itulah konsep dia. Okay, next. Okay. Kemudian dia kata apa kat sini? Dia kata hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan bagi sisi 4 kitaran adalah 180 darjah. Maksudnya kan kalau sudut ni A tambah dengan C, kan contohnya ni sisi 4 kitaran kan, sisi 4 kitaran. Okey, kalau sudut ini yang kali hijau ni tambah dengan sudut yang kali hijau ni, A tambah C, jumlah dia mesti 180 darjah. Sama juga kalau dengan ni. Sekejap mana? Sama juga kalau sudut D dengan D yang bertentangan tu. So D tambah B, jumlah dia mesti 180 darjah. So kita try buat nombor 1 ni. Okey, apakah sudut X? Okey, X ni bertentangan dengan siapa? Respon. 105 darjah. 105. Jadi X tambah 105 mesti dapat 180 darjah. So boleh cari tak nilai X? Boleh. Okey, so tolak lah kan. Dapat berapa? 75. 75 darjah. So dapatlah 75. Okey, next. Ni lah. Okey, yang sudut Y ni pula. Y ni bertentangan dengan siapa Y? 115 darjah. Bertentangan dengan 115 darjah. Jadi Y tambah 115 mesti dapat jumlah 180. So nak dapat Y sahaja, tolak. Okey, dapat apa? $65 darjah. Okey, 65 darjah. Okey, next nombor 2 pula.